أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di atas banyaknya nikmat kurniaan pemberian daripadamu ya Allah. Andai kami berusaha untuk menghitungnya pasti dan pasti kami tidak akan terhitung akan banyaknya kurniaan daripadamu ya Allah. Maka ya Allah jadikan segala kurniaan daripadamu itu menyebabkan kami senantiasa tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnia kesihatan buat kami, kurnia panjang umur buat kami, untuk kami terus bersama dengan kalamu Al-Quran, untuk kami terus bersama di bulan Ramadan nanti ya Allah dengan kalamu Al-Quran birahmatika ya Arhamar Rahimin. Apa yang kita baca sehinggalah ke ni halaman 183 ini nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah masuk juzuk ke-10 tuan-tuan dan puan-puan. Allahu akbar. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak. Kita hargailah sama-sama anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, hadiah daripada Allah kan. Baik, ada dalam Al-Quran Ustaz cerita tentang kalau seseorang itu sudah berniat untuk keluar pada jalan Allah. Betul, ya, salah satunya untuk habiskan baca belajar Al-Quran ini. Kalau katakan di tengah-tengahnya dia dipanggil oleh Allah SWT, dia dikira penuh Allah. Ya, jadi ini suatu niat yang tuan-tuan kita kena bina bersama. Betul, agar kalau bolehlah sampai 30 ini Ustaz ya. Paling kurang boleh cakap pada Allah, ya Allah, surat engkau yang kau bagi itu sekali seumur hidup pernah habislah tengok satu-satu kan. Berbanding dengan dibiarkan dekat belakang sahaja seperti komen Nabi dalam surah Al-Isra. Nanti kita akan sampai ke situ Ustaz, insya-Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi mari sama-sama kita teruskan dengan halaman 183, sinopsis bagi halaman ini, iaitu pada ayat yang ke-46 kita akan melihat kepada seruan ya, taat dan tidak berbantahan di dalam perjuangan. Ya, ini sambung pada ayat 47, dan pada ayat 48 hingga 49 bagaimana godaan syaitan awalnya menyatakan bahawa jangan berjuang, dihiaskan kepada amalan-amalan yang nampak baik, tetapi akhirnya beliau ataupun syaitan ini berlepas diri ya, dan bagaimana orang munafik menghina orang beriman. Diteruskan pada ayat yang ke-50 hingga 52 penghancuran golongan kafir dan musyrik kerana perbuatan yang buruk seperti mana telah berlakunya kepada Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء
رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم Bawa kepada resolusi kita daripada halaman 183. Yang pertama, elakkan berselisih pendapat dengan mencari titik temu untuk berjuang ke depan. Ya, kalau katakan perkara itu tidak perlu berhujah, senyap saja. Yang pertama. Yang kedua, buat kerana Allah, bukan kerana angkuh dan mahu dipuji ketika membuat kebaikan. Itu akan mengganggu kepada hala tuju perjuangan ke depan. Yang ketiga, jangan beri ruang kepada syaitan untuk menguasai dan mengalahkan kita, seperti mana ayat 48, apabila syaitan itu lari bertempiaran
tidak bertanggungjawab kepada mana-mana motivasi untuk melakukan kejahatan. Allah, la ilaha illallah. Jadi kita tengok dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan yang kita lihat yang ada pada ayat 46 adalah sabara, iaitu bersabar. 103 kali disebut di dalam Al-Quran, dan sabara ini adalah ciri, ya, Allah bersama dengan orang yang sabar. Macam mana nak dapat status sabar ini? Dia bermula daripada ayat 45 lagi, iaitu mestilah sabat, ya, teguhkan pendirian. Yang kedua, banyak-banyak mengingati Allah. Yang ketiga, ati Allah wa ati Rasul, ataupun ati Allah wa Rasulah, ya, taat pada Allah dan juga Rasul. Wala tanaza'u, ya, iaitu jangan bergaduh ataupun berhujah. Kalau katakan organisasi Islam misalnya, ada satu kumpulan ini pada bahagian kebajikan, yang ini pada bahagian kebajikan di Sabah, satu kebajikan di Pahang, satu lagi buat itu, buat ceramah apa sebagainya. Tak setuju kalau perkara baik, jangan bergaduh. Jangan pula kecam orang sebelah sana tu. Dia ni asyik nak pergi 3 hari je contohnya, kan. Dia ni asyik nak pergi 30 hari contohnya. Ataupun dia ni asyik. Bila kita berhujah begitu, padahal perkara itu adalah taat pada Allah dan Rasul, ia menyebabkan apa? Umat Islam fashal. Watashabari hukum. Hilang kekuatannya. Macam kalau kalau istilahnya kapal layar tu, ataupun kapal ada dia punya layar misalnya, dia bergantung kepada angin. Tak ada angin, dia tak boleh bergerak dah. Bagi manusia, rih hukum itu, kekuatan dalam diri manusia ini, dia akan hancur bila dia tanazak. Ya. Dan ini perkara yang perlu kita sabar. Kita rasa ada poin yang kita nak berhujah, tapi disebabkan oleh Allah bersama dengan orang yang sabar, kita senyap dia. Kita senyap dia. Pasal apa? Kalau benda baik, orang lain boleh buat, silakan, tetapi jangan kita berhujah ataupun kita menjatuhkan orang lain, kerana itu akan menyebabkan kehancuran bagi sesuatu masyarakat itu. Itulah sabar yang kita perlu bina, dan harapnya kita dapat bina bersama, Ustaz, ya. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Perkongsian kita, ulang kaji kita tentang ilmu tajwid, hukum nun mati dan tanwin, bertemu dengan 15 huruf, iaitu masih lagi di ikhfa haqiqi, dan hari ini kita nak bertemu dengan huruf qaf. Contoh huruf yang ke-14, iaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf. Contoh dalam satu kalimah, iaitu nun mati bertemu dengan qaf, satu kalimah, munqalibun. Munqalibun. Okey, itu satu kalimah. Jika dalam dua kalimah, wa man qatala, kan. Dan kalau dalam tanwin itu tadi contoh dua-dua dalam nun mati dalam satu kalimah, dalam dua kalimah. Kalau dalam tanwin pula, tanwin baris dua bertemu dengan huruf qaf. Contohnya afuwan qadira. Afuwan qadira. Baik, jadi huruf qaf ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah merupakan salah satu daripada huruf isti'la, kan. Huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Jadi bila kita dengung tu, bila kita ikhfa hakiki tu, kan, pernah dikongsikan sebelum ini oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, kita meletakkan di sisi huruf itu, kan, bila kita dengung tu. Jadi bila kita dengung nun mati atau tanwin ni bertemu dengan qaf, maka dia dah duduk dekat qaf tu, kan. Afuwan qa. Jadi dengung dia tu dibunyi seolah tebal sikit bunyi dia, sebab huruf qaf isti'la, kan. Afuwan qa, kan. Ataupun jika yang nun mati tadi bertemu dengan qaf, munqalibun. Munqalibun. Kalau tak, dia bunyi macam kaf, munka, jadi ka. Jadi qaf tu, sebab tu dia kata di sisi, ataupun menunggu dah huruf qaf tu, tunggu dah untuk disebut, kan. Jangan masuk terus, dengung dulu. Kalau masuk terus jadi hilang dengung tu. Munqa, salah pula. Munqa, afuwan qa.
kan. Itu. Man qatala. Jadi baik, itu contoh nun mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf yang ke-14 iaitu huruf qaf. Jadi banyak sekali kita jumpa dalam bacaan kita. Jadi mudah-mudahan okey, kalau dalam ayat yang kita nak baca nanti pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Ayat yang ke 52 nanti kita tengok walladzina min qablihim, ayat yang ke-52 nanti kita jumpa dan kita praktik terus bacaan kita nanti insya-Allah taala. Wallahu a'lam. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم